pasaran dia boleh jadi seimbang dan pasaran juga boleh jadi tak seimbang. Okey, pasaran yang seimbang kita panggil keseimbangan pasaran ataupun market equilibrium. Manakala pasaran yang tidak seimbang kita panggil ketidakseimbangan pasaran ataupun market disequilibrium. Okey. So macam mana korang nak tahu pasaran ni seimbang ke ataupun tak seimbang? Okey. So sekarang ni saya nak ajar korang macam mana korang tentukan sama ada pasaran tu seimbang ataupun tak seimbang. Sebenarnya korang boleh tengok dua-dua. Keseimbangan pasaran dan juga ketidakseimbangan pasaran tu korang boleh tengok dalam satu tempat je. Korang boleh tengok dua-dua tu dalam satu tempat. Okey, kat mana korang boleh tengok kedua-dua seimbang dan tak seimbang pasaran tu? Korang boleh tengok dekat kelok. Dekat kelok ni lah ada keseimbangan pasaran dan ketidakseimbangan pasaran. Sebelum terjadinya kelok ni, kena refer dekat jadual dulu. Untuk bina kelok ni, kita kena ambil maklumat daripada jadual. Okey? So, first step, jadual. Daripada jadual, baru korang pergi ke kelok. Kelok is the second step lah. Okey? Daripada jadual, baru korang buat dia punya kelok. Saya nak tunjuk dekat korang apa beza jadual dengan kelok. Okey? So, dekat jadual ada harga keseimbangan. Dekat kelok pun ada harga keseimbangan. Dekat jadual, korang boleh dapat kuantiti keseimbangan. Dekat kelok pun korang boleh dapat kuantiti keseimbangan. Dekat jadual ada lebihan permintaan dan juga ada lebihan penawaran. Dekat kelok pun ada lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Apa beza dekat sini? Dekat kelok ada titik keseimbangan. Titik keseimbangan ni kita panggil equilibrium point. Okey? So, hanya dekat kelok je ada titik keseimbangan. Dekat jadual korang takkan dapat titik keseimbangan lah. Sebenarnya dekat jadual ni, dekat jadual pun ada keseimbangan pasaran dan ketidakseimbangan pasaran, tapi korang tak dapat dia punya titik keseimbangan. Kalau korang nak dapatkan titik keseimbangan, korang kena buat kelok. Okey? So, buat jadual dulu. Daripada jadual tu baru korang buat kelok. Okey? Jadual ni sebenarnya dia ada dua benda. Okey, pertama ialah harga barang tu. Yang kedua adalah kuantiti barang tu. Okey? So, kalau harga ni diikut harga pasaran tau. Okey, maksudnya dia ikut harga yang diguna pakai oleh semua orang, semua firma dalam pasaran. Okey, itu maksud harga pasaran. Lepas tu kuantiti pula. Kuantiti ni dibahagikan kepada dua, iaitu kuantiti permintaan ataupun kuantiti diminta dan juga kuantiti penawaran ataupun kuantiti ditawarkan. Okey, so kuantiti permintaan dan kuantiti penawaran ni dia sebenarnya adalah kuantiti yang diambil dalam pasaran. Okey, contoh kalau kuantiti permintaan, dia bukan kuantiti permintaan bagi setiap individu. Okey, bukan kuantiti yang diminta oleh Rosmah ke, yang diminta oleh Senah ke, yang diminta oleh Najib ke, contoh kan. Bukan. Okey, dia kuantiti permintaan ni kuantiti yang diminta oleh semua orang yang ada dekat dalam pasaran tu. Okey? So, inilah kuantiti permintaan yang dimaksudkan. Kalau kuantiti penawaran pun sama. Okey? Kalau kuantiti penawaran ni, okey, kuantiti yang ditawarkan bukan satu syarikat je. Bukan syarikat A saja, tapi ada syarikat A, syarikat B, syarikat C sampai syarikat Z pun ada. Okey? So, kuantiti yang ditawarkan oleh semua syarikat yang ada dekat dalam pasaran. Harga ni kita panggil harga pasaran lah. Okey? So, yang ni kuantiti yang diminta dalam pasaran dan yang ni pula adalah kuantiti yang ditawarkan dalam pasaran. Semua ni mengenai dalam pasaran lah. Okey? Mesti korang tertanya-tanya, harga keseimbangan tu apa? Kuantiti keseimbangan tu apa? Okey, saya bagi tahu korang. Okey, kita tengok dekat jadual ni dulu. Contohnya pada harga RM10 untuk sehelai baju, kuantiti yang diminta dalam pasaran adalah sebanyak 15,000 helai dan kuantiti yang ditawarkan dalam pasaran ialah sebanyak 3,000 helai. Okey, so itu yang dimaksudkan dalam jadual dan seterusnya yang ini korang boleh faham sendirilah kan. Okey, so sekarang ni macam mana korang nak tentukan harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan dalam jadual? Okey, sebenarnya harga keseimbangan ni korang kena cari kuantiti keseimbangan dulu. Bila korang dah cari kuantiti keseimbangan, ni nombor 1 sebenarnya. Okey. So korang kena cari kuantiti keseimbangan baru korang jumpa
harga keseimbangan yang nombor 2. Kuantiti tu dikatakan seimbang kalau kuantiti permintaan sama dengan kuantiti penawaran. Okey, cuba tengok dekat sini. Ni kuantiti permintaan kan? Ini kuantiti penawaran. Ada tak nombor dia yang sama? Okey, ada. Yang ini 9,000. Kuantiti permintaan 9,000. Kuantiti penawaran pun 9,000. Sama kan? So, kalau sama bermaksud dekat sinilah dia punya kuantiti keseimbangan. Okey. Kalau kuantiti keseimbangan tu kita ambil satu nombor yang sama. Nampak tak? Maksudnya 9,000 ni ialah dia punya kuantiti keseimbangan. Okey, nombor yang sama. Kuantiti permintaan sama dengan kuantiti penawaran. Okey. Lepas tu kita dah jumpa kuantiti keseimbangan, baru kita jumpa harga keseimbangan. Macam mana? Dia memang letak sebelah dia. Okey. Dia memang duduk sebelah kuantiti keseimbangan. So maksudnya ini adalah harga keseimbangan. Okey, harga pasaran yang seimbang adalah RM30. Okey. So pada harga RM30, harga RM30 ni adalah harga keseimbangan. Okey. Okey, nampak tak? So maksudnya satu row ni adalah dia punya harga dan kuantiti dia seimbang. Ada harga keseimbangan dan juga ada kuantiti keseimbangan. Row yang ini dia mencapai keseimbangan. Kuantiti keseimbangan dah dapat. Okey, harga keseimbangan pun dah dapat. Yang korang tak dapat lagi yang ketiga ni lah. Okey, yang ketiga, lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Macam mana korang nak cari? Okey, so sebenarnya yang dekat sini ni, selain daripada row ni, selain daripada baris keseimbangan ni, okey, yang itu adalah lebihan. Okey, yang ke atas ni kan? Yang ni adalah lebihan, yang bawah ni pun adalah lebihan. Okey, cuma kita kena tentukan sama ada dia lebihan permintaan ke lebihan penawaran. Okey, maaflah pula yang ni saya bawa anak menangis, so terpaksa bawa dalam video. Tak apa Okey. Okey. Dah lupa dah nak cakap apa. Okey. Macam mana korang nak tahukan Okey, so macam mana korang nak tahu lebihan tu lebihan permintaan ke lebihan penawaran? Okey, senang je. Okey, lebihan ni korang tengok kuantiti mana yang terlebih. Contoh kalau kuantiti permintaan yang terlebih, maksudnya dia permintaan kan? Kalau permintaan maksudnya dia lebihan permintaan. Kalau kuantiti penawaran yang terlebih, itu adalah lebihan penawaran. Okey, contoh tengok yang ni Tengok yang baris yang pertama ni. Okey. Tengok kuantiti permintaan dia 15,000, kuantiti penawaran dia 3,000. Mana yang lebih? Kuantiti permintaan. Kuantiti permintaan lebih daripada kuantiti penawaran. So maksudnya dia lebihan apa? Maksudnya dia lebihan permintaan. Yang lebih tu yang kita ambil. Okey. Yang lebih tu kita ambil maksudnya dia adalah lebihan permintaan. Okey. So next kita tengok kuantiti permintaan dia 12,000. Lepas tu kuantiti penawaran dia 6,000. Okey. So mana yang terlebih? Kuantiti permintaan lebih daripada kuantiti penawaran. Maksudnya dua-dua ni adalah lebihan permintaan sebab permintaan yang terlebih. Okey. So ini adalah lebihan permintaan. Okey. Okey, tengok yang seterusnya, yang kat bawah ni. Okey, yang ni atas ni dah sudah, yang lebihan kat atas. Kita tengok lebihan yang kat bawah. Okey, tengok mana yang lebih. Kuantiti permintaan 6,000, kuantiti penawaran 12,000. Mana yang lebih? Kuantiti penawaran. Kuantiti penawaran lebih daripada kuantiti permintaan. So mana yang lebih tu? Itu adalah lebihan penawaran. Maksudnya dekat sini adalah lebihan penawaran sebab kuantiti penawaran yang lebih. Okey, tengok yang last kali. Kuantiti permintaan 3,000, kuantiti penawaran 15,000. Mana lagi lebih? Kuantiti penawaran. Maka kalau kuantiti penawaran lebih, dua-dua ni adalah lebihan penawaran. Okey, nampak tak macam mana korang bezakan? Okey, so kita dah dapat dah. Okey, kita dah dapat dah. Kuantiti keseimbangan dulu mula-mula kita cari, dah dapat. Okey, lepas tu harga keseimbangan pun kita dah dapat. Lepas tu yang ketiga baru kita cari lebihan permintaan dah dapat, lebihan penawaran dah dapat. Okey, dah settle semua. Okey, next
Dah settle semua jadual ni, kita ambil semua information ni bawa pergi ke sebelah sini. So kita kena buat dia punya kelok. Kelok ni sebenarnya dia adalah gabungan kelok permintaan tambah dengan kelok penawaran, and then korang akan dapat keseimbangan pasaran dan ketidakseimbangan pasaran. Sebab tu saya cakap, melalui kelok ni korang boleh nampak overall keseimbangan pasaran dan ketidakseimbangan pasaran. Okay? So, kelok ni macam saya cakap tadi, kelok permintaan tambah dengan kelok penawaran. Okay, so it's up to you, terpulang kat korang. Korang nak buat kelok mana satu? Kelok penawaran dulu, baru kelok permintaan pun boleh. Ataupun kelok permintaan dulu, baru kelok penawaran pun boleh. Terpulang kat korang. Okay, kalau macam saya buat kelok permintaan dulu. So, macam mana korang nak buat kelok permintaan? Ingat tak sebelum ni korang nak buat kelok macam mana? Korang ambil dua benda, iaitu harga dan juga kuantiti diminta ataupun kuantiti permintaan. Nak dapat daripada mana? Dapatkan daripada jadual. Kan saya cakap sebelum ni, kalau nak buat kelok kena buat jadual dulu. So information daripada jadual tu ambil bawa pergi ke kelok. Okay? So korang refer dekat jadual. Okay. Refer yang ni lah. Refer yang ni Harga dengan kuantiti permintaan. Nampak? Dua kolom ni. Okay. So, pada harga RM10, kuantiti diminta adalah RM15,000. Okay, yang ni, korang kena sentiasa ingat kalau paksi menegak aja harga, kalau paksi melintang je adalah kuantiti, okay? Okay, so sekarang ni harga pasaran dia adalah RM10, kuantiti permintaan dia RM15,000. Tanda kat sini. Okay, lepas tu, pada harga RM20, kuantiti diminta RM12,000. RM20, RM12,000. RM30, RM9,000. RM30, RM9. RM40, RM6,000. RM40, RM6,000. RM50, RM3,000. RM50, RM3,000. So, korang tandakan titik-titik ni. Lepas tu korang garis. Dapatlah ni adalah kelok permintaan. Kelok permintaan korang jangan lupa letak di hujung ni, di hujung ni. Maksudnya, kalau di itu menandakan kelok permintaan. Okey, so sekarang ni saya nak buat kelok penawaran pula. Okey, so ni saya dah buat kelok penawaran tau. Kelok penawaran saya ambil dekat jadual. Okey, saya ambil kat jadual harga dan juga kuantiti penawaran. Okey, harga dan juga kuantiti penawaran. Okey, contoh kalau harga RM10, kuantiti ditawarkan RM3,000. RM10, RM3,000. Kalau RM20, RM6,000, RM20, RM6,000. Lepas tu RM30, RM9,000, RM30, RM9,000. RM40, RM12,000, RM40, RM12,000. RM50, RM15,000, RM50, RM15,000. Nampak? So, saya dah tandakan titik-titik ni. Lepas tu saya gariskan. Lepas tu saya letak S hujung ni. SS. So, kalau SS, korang tahu kalau SS ni maksudnya dia adalah kelok penawaran. So, ini adalah kelok penawaran. Yang tadi ni adalah kelok permintaan. Ini kelok penawaran. Macam mana korang nak dapatkan harga keseimbangan, kuantiti keseimbangan, titik keseimbangan, lebihan permintaan, lebihan penawaran daripada kelok ni macam mana? Cara dia lain, dia tak sama macam jadual. Okey, so cara dia untuk korang dapat harga keseimbangan. Harga keseimbangan tu kat mana? Refer je dekat jadual. Harga keseimbangan dia yang tadi korang dapat ni RM30 kan? So, RM30 tanda dulu kat sini, bulatkan dulu. Okay, ni dia punya harga keseimbangan. Lepas tu, ni settle. Okay, kuantiti keseimbangan. Berapa? RM9,000 yang tadi korang dapat kan? So, RM9,000 kat mana? Sini kan? Sini 9. Okay, sini. Tanda dulu, bulat. Okay. Okay, so ini settle, harga settle, kuantiti settle. Lepas tu korang nak cari titik keseimbangan ataupun equilibrium point. So, macam mana korang nak cari titik keseimbangan? Dia adalah titik pertembungan, okay, antara kelok permintaan dan juga kelok penawaran. Maksudnya, kalau kelok ni kan, kelok permintaan dan kelok penawaran kan bersilang kan. So, kat tengah-tengah tu, kiranya kelok yang bersilang tu kat tengah-tengah ni, dekat situlah dia punya titik keseimbangan ataupun equilibrium point. Okay. So, kat sini korang tandakan E. E ni menandakan equilibrium lah. Okay. So, E ni korang tahulah dia adalah titik keseimbangan. So, ketiga-tiga ni dah settle. Okay.
Lepas tu barulah korang boleh cari dia punya lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran. Okey. So, lebihan permintaan dan lebihan penawaran. Macam mana korang nak cari dekat keluk ni? Okey. Cara dia ada dua cara. Cara yang pertama, korang tengok garisan ni. Okey, kita tengok yang kat bawah dulu. Garisan ni dengan garisan ni. Okey, tengok kuantiti yang kena dekat garisan ni dengan kuantiti dekat garisan ni. Kalau kuantiti dekat garisan ni dekat keluk mana ni? Garisan ni keluk kan? Keluk penawaran kan? So, kuantiti dekat keluk penawaran ni korang boleh tahulah. Kalau kat sini 3,000 helai. Kalau kat sini 6,000 helai. Okey, so ini dia punya, kita dah tahulah ini dia punya kuantiti ditawarkan sebab dia kena dekat keluk penawaran ni. Okey, lepas tu dekat sebelah sini pula, ini adalah keluk permintaan kan. So, kalau kat sini korang boleh tahu dia punya kuantiti diminta. Okey, dia jatuh kat sini, kuantiti diminta dia 12,000. Kuantiti diminta yang ni 15,000. Sekarang ni korang kena bandingkan, yang ni kita dah dapat. Ini kuantiti dekat sini, 2 titik ni, ini kuantiti ditawarkan. Ini adalah kuantiti diminta. Lepas tu korang compare mana lagi lebih. Okey, kalau macam ni 12,000. Lagi lebih daripada 6,000, lagi lebih daripada 3,000. 15,000 pun lagi lebih daripada 6,000, lagi lebih daripada 3,000. Nampak tak? Yang dia lebih tu dekat mana? Yang dia lebih ni, yang kita kira ni, dia kena kat keluk mana? Dia kena dekat keluk permintaan. Kalau dia kena dekat keluk permintaan, maksudnya yang lebih tu adalah lebihan permintaan. Okey. So, korang buat je macam ni. Okey, yang ni korang tandakan dulu, bagi lurus. Ikut je yang point titik harga ni, bagi lurus sampai kat sini. Lepas tu korang lorekkan. Okey, lorekkan macam ni lah. Yang garisan ni kan. Okey, korang lorekkan macam ni. Okey, lepas tu korang tandakan yang ini adalah lebihan permintaan. Lebihan permintaan ni sentiasa dekat bawah. Okey, dia sentiasa kat bawah. Contoh kalau korang lupa, korang tak ingat. Yang ni mana satu lebihan kat atas ke kat bawah? Korang macam confused, lupa kan? Korang tengok je. Dekat keluk mana yang kuantiti dia terlebih. Contoh kalau kat keluk ni kan, keluk permintaan ni kuantiti dia terlebih. So, maksudnya itu adalah lebihan permintaan. Okey. So, lebihan permintaan ni dalam bahasa Inggeris kita panggil shortage. Okey, cara yang kedua, cara yang paling mudah, korang tengok antara garisan ni dengan ni. Jangan tengok, okey, ni divide 2 kan. Belah kiri ni korang jangan tengok, tengok yang belah kanan. Yang ni kiranya garisan tengah-tengah. Korang tengok yang belah kanan, garisan yang ni dengan garisan ni. Lepas tu kalau dekat sini, dia kena kat keluk mana? Keluk permintaan kan? Terus. Maksudnya ini adalah lebihan permintaan. Okey, tu paling senang lah. Lepas tu yang ni pula, yang belah kanan dan garisan ni kan. Yang ini keluk apa? Keluk penawaran kan? So, kalau keluk penawaran ni maksudnya inilah lebihan penawaran. Simple as that. Okey, kalau korang macam, betul ke macam korang confused lagi kan? Tu betul ke lebihan penawaran kan? Korang tengok je kuantiti dekat sini, dekat keluk penawaran ni dengan kuantiti dekat keluk permintaan ni. Korang bandingkan, okey? Contoh kalau kuantiti kat keluk penawaran ni, 15,000, ni 12,000, lagi besar daripada kat sini. Yang ni 6,000, yang ni 3,000, nampak tak? Okay, so daripada situ korang boleh yakin lah yang betul lah yang ni adalah lebihan penawaran. So, macam biasa yang ni korang tanda lah. Okay, yang ni lepas tu korang lorek kan. Okay, so korang tandakan yang kat sini adalah lebihan penawaran. Lebihan penawaran ni dalam bahasa Inggeris kita panggil surplus. Okay, so this is surplus and yang bawah ni adalah shortage. Lebihan penawaran dekat atas, lebihan permintaan dekat bawah. Okay, so settle. Macam tu je. Okay, nampak tak beza kat sini? Macam mana korang korang buat jadual dan korang buat keluk. Keseimbangan pasaran tu adalah harga keseimbangan, kuantiti keseimbangan dan titik keseimbangan. Okay, yang ini kita panggil keseimbangan pasaran, yang 3 ni. 3 ni adalah keseimbangan pasaran. Yang ni dengan titik. Okay, ni dia mencapai keseimbangan pasaran. Kalau ketidakseimbangan pasaran dia ada 2, lebihan permintaan dengan lebihan penawaran. Okay, kalau permintaan terlebih ataupun penawaran terlebih,
maksudnya dia adalah ketidakseimbangan pasaran. Saya nak bagi tahu apa maksud lebihan permintaan. Okey, untuk lebihan permintaan merujuk keadaan apabila kuantiti diminta melebihi kuantiti ditawarkan dalam pasaran pada suatu tingkat harga yang tertentu. Okey, macam sebelum ni saya cakap, kalau lebihan permintaan ni maksudnya kuantiti diminta lebih daripada kuantiti ditawarkan. Permintaan daripada orang ramai tu banyak. Orang nak barang banyak tapi stok tak ada. Itu maksud lebihan permintaan. Okey, lebihan permintaan ni maksudnya permintaan lebih daripada penawaran. Okey, macam sebelum ni saya cakap, demand more than supply. Okey, orang nak barang banyak tapi stok tak ada. Okey, itu maksud lebihan permintaan. Okey, manakala lebihan penawaran, kuantiti ditawarkan melebihi kuantiti diminta dalam pasaran pada suatu tingkat harga tertentu. Okey, kalau lebihan penawaran lebih daripada permintaan, maksudnya stok berlambat-lambat, stok terlebih-lebih tapi orang tak minta pun. Nampak tak? Okey, orang tak minta mana? Barang tu orang tak minta tapi stok kita keluarkan banyak. Maksudnya kuantiti ditawarkan lebih daripada kuantiti diminta. Okey, ataupun supply over demand. Macam saya cakap sebelum ni kan, itu maksudnya lebihan penawaran, stok terlebih-lebih. Itu maksud lebihan penawaran. Okey, so sebenarnya daripada lebihan permintaan dan juga lebihan penawaran ni, dia akan bagi efek tau, dia bagi kesan. Kalau berlaku ketidakseimbangan pasaran, dia akan bagi kesan apa tau? Dia akan bagi kesan kepada dua benda. Pertama, dia akan bagi kesan kepada harga pasaran. Okey. Yang kedua, dia akan bagi kesan kepada kuantiti. Okey, kuantiti diminta dan juga kuantiti ditawarkan. Okey. Contoh kita tengok lebihan permintaan dulu. Kalau berlaku lebihan permintaan, apa kesan terhadap harga pasaran? Okey, contoh, permintaan banyak, orang minta barang terlalu tinggi tapi stok tak ada. Apa berlaku pada harga barang tu? Harga barang tu dia akan naik, harga pasaran akan naik. Sebab pengeluar tahu bila barang tu laku, orang minta banyak, so dia akan naikkan harga. Sebab bila dia naikkan harga, okey, dia tahu barang tu laku, so bila dia naik harga, dia dapat untung. Okey, kalau harga naik macam mana pun orang akan beli sebab barang tu laku. Barang tu memang orang nak, faham tak? Okey, sebab tu kesan dia kalau berlaku lebihan permintaan, kesan dia okey, harga tu akan naik, harga pasaran tu akan naik. Okey, bila harga pasaran tu akan naik, apa pula berlaku pada kuantiti permintaan ataupun kuantiti penawaran? Harga naik, apa jadi pula pada kuantiti ditawarkan? Kalau harga naik, okey, pengeluar dia akan lagi banyak keluarkan barang sebab dia tahu, okey, sekarang ni barang tengah on demand, sekarang ni barang tengah laku gila, harga pun tengah naik. So why not dia keluarkan barang banyak supaya dia dapat untung, betul tak? Okey. So, kuantiti ditawarkan akan meningkat, tapi kuantiti diminta akan berkurang. Sebab apa kuantiti diminta berkurang? Sebab bila pengeluar naikkan harga, permintaan akan berkurang. Dia naikkan harga, so nanti orang, bila barang dah mahal, orang tak naklah beli barang tu, betul tak? Okey, so dia bila pengeluar naikkan harga, kuantiti dia akan berkurang. Okey, so kuantiti diminta akan berkurang. Okey, so itu efek pada harga dan juga kuantiti. Okey, bagi lebihan permintaan. Untuk lebihan penawaran, okey, lebihan penawaran ni ataupun orang kata surplus kan. Okey, kalau lebihan penawaran ni, okey, dia akan ada efek dekat harga dan juga dua kuantiti itulah, kuantiti ditawarkan dan juga kuantiti diminta. Okey, so apa efek pada harga pasaran tu? Okey, kalau lebihan penawaran, okey, harga pasaran tu dia akan turun. Sebab apa dia akan turun? Okey, sebab kalau lebihan penawaran tu maksudnya stok dah terlebih-lebihkan, stok dah melambak tapi permintaan kurang, orang tak nak pun barang tu tapi stok dia keluarkan banyak, terlebih-lebih. Okey, so apa jadi? Dia akan turunkan harga akan turun. Okey, harga akan turun untuk dapatkan permintaan balik. Bila stok tu dah terlebih-lebih, harga akan turun. Okey, harga akan turun. Okey, so itu dari segi efek harga.
Kalau dari efek kuantiti diminta, kalau harga turun, kuantiti diminta akan naik lah. Okey. Bila sebab tu dia turunkan harga. Bila harga turun, kuantiti diminta akan naik. Harga turun, orang pun akan beli barang dengan lebih banyak lagi sebab harga dah murah kan. Okey. So itu dari segi efek kuantiti diminta. Okey, kuantiti diminta akan meningkat. Okey, kalau kuantiti ditawarkan pula, kuantiti ditawarkan akan menurun. Okey, sebab apa menurun? Sebab dia dah terlebih-lebih keluarkan barang. Okey, pengeluaran dia dah terlalu banyak. So, buat apa dia nak keluarkan barang lagi? So, that's why dia punya kuantiti ditawarkan berkurang. Okey, so dia akan kurangkan kuantiti penawaran. Penawaran dia akan kurang sebab dia dah oversupply. Okey, so kuantiti ditawarkan berkurang, kuantiti diminta menaik. So, itu efek kalau berlaku lebihan penawaran. Macam saya cakap sebelum ni, lebihan permintaan dan lebihan penawaran tu adalah ketidakseimbangan pasaran ataupun market disequilibrium. Okay? So, bila berlaku ketidakseimbangan pasaran ni, berlaku proses penyesuaian harga di pasaran. Maksudnya harga tu tengah menyesuaikan diri. Okey. Kalau kalau pasaran tak seimbang ni, masa pasaran tak seimbang ni, harga tu dia akan turun naik, naik turun turun naik. Dia tak dapat lagi harga keseimbangan. Okey, harga pasaran tu dia akan turun naik. Okey, so dekat itu sebab saya cakap masa berlaku ketidakseimbangan pasaran tu, bila pasaran tak seimbang, dekat situlah berlakunya proses penyesuaian harga. Harga tu dia tengah sesuaikan diri. Macam mana dia nak dapatkan harga keseimbangan macam tu.